hadis yang ketujuh lah pada pagi ini insyaAllah. Tapi tak ada lagi yang lain masuk. Kita ada 2 orang lagi kan. Amirul Irfan dan juga Fahim. Yang ni baru nak recap hadis ke-6. Tadi akan kami recap hadis ke-6 sikit kan. So pada pagi ini kita akan spend lebih kurang 10-20 minit lagi untuk tengok hadis yang ke-7. Lepas kita tengok hadis yang ke-6 pada 2 minggu lepas. Hadis yang ke-6. So kita kena fahamlah, kita sekarang ni sedang buat usrah membina peribadi. Dalam usaha nak bina peribadi tu adanya of course lah benda yang paling basic lah nak kena faham tentang agama kan. Sebab tu kita tengok surah Juz Amma. Sebab itu benda yang basic lah. Dan tengok hadis 40 sebab dia adalah cerita tentang agama. Kita tak bincang lagi benda-benda detail, benda yang kompleks macam kenegaraan ke, ketenteraan ke. Dia perlu juga tapi masanya bila kan, sesuai tak sesuai lagi. Tapi konteks pembinaan individu mungkin benda ni lah yang perlu kan. Tentang niat. Kita rasa macam ala klise je macam ni, basic sangat. Tapi sebenarnya basic ni sangat penting lah. Sebab dia adalah foundation kan. Boleh kita nampak sikit lah progress kita ni, kenapa kita cover bahan-bahan ni. Kalau kita nampak dia punya framework besar tu, kita nampak benda kat mana dan ni lah. Kita jelaskan kenapa kita sedang buat benda ni insyaAllah. So hadis yang ke-7. Tiga semua orang, macam mana? Masih lagi mendengar? Okay. Apa yang Najmi hai tu? Okay, tak apa. Sebelum tu kita tengok sikit tadi yang Akrami share kan, yang kita recap hadis ke-6 last 2 week kita tengok tentang halal haram. Yang mana waktu kita bincang itu hadis ke-6 cerita tentang halal tu jelas, haram tu jelas, dan di antara dua tu adanya perkara yang kita bincangkan itu mutasyabihat kan, mutasyabihat. Tidak diketahui kebanyakan manusia. Dan mungkin inilah. Dan bila berkurangnya agama seorang itu, makin mendekat dia pada perkara-perkara yang mutasyabihat ni. Sebab Nabi kata mereka yang famanit taqa syubhat, yang menjaga diri daripada syubhat, faqadis tabara'an, mereka telah pun melepaskan diri ataupun memelihara dini wa irdi, agama dan kehormatan dia. Bila level keberagamaan seorang tu rendah, makin turun kan, makin dia mendekati syubhat. Betul tak? Makin dia punya perasaan keberagaman tu rendah, makin dia tidak peduli tentang perkara syubhat. So benda itulah yang kita kena risaukan lah. Hari ni kan orang boleh post macam gambar dekat gambar-gambar yang diragui ni compliant tak compliant dekat media sosial, perbualan yang tak compliant. Sebab dia punya keberagamaan tu sense of din, sense of religion tu rendah kan. So hadis tu kita bincang tentang yang jelas halal haram, tapi yang tak jelas tu mutasyabihat, yang ramai tak tahu, dan menjauhi syubhat itulah benda yang kalau siapa-siapa yang menjauhi syubhat, itulah tanda dia warak lah. Sebab syubhat ni dia tak haram, kena bezakan, dia bukannya haram. Tapi kalau kita bermain-main di sini, kita duk main sini kan, berlari-lari sini, kita mungkin tiba-tiba termasuk sini tanpa kita sedar. Sebab tu kalau kita jauhi terus ini, dia kira sebagai warak kan. Sebab dia benda-benda yang boleh mendekatkan daripada perkara haram. Kenapa kita kena jauh sini? Sebab area halal ni lebih luas sebenarnya dalam Islam. Betul tak? Benda yang haram sangat sikit. Macam boleh bilang jari je. Tapi yang sikit tu lah orang suka. Ni haram. Tapi air kordia, koktel, lagi banyak air yang halal dah harus. Betul tak? Air sirap, air Milo, Vico, you name it. Out of so many beverages tu, kenapa nak pergi arak juga? Pelik juga kan? Tapi inilah ujian lah buat umat. Sebab macam, kenapa Allah haramkan arak nak try? Rasa macam nak try tak? Betul tak? Rasa macam, apa special arak ni sampai dia diharamkan? Mungkin semua orang fikir macam tu. Dia nak test juga. Padahal banyak lagi benda yang halal tu, luas lagi.
curious. Itulah Najmi, bahaya ni. Kan? Sama lah kan, daging babi je yang haram dengan anjing. Tapi nak juga try. Sebab mungkin dia rasa wow kan. Sebab kita tu ada benda macam tu lah. So, sebenarnya halal tu sangat, padang halal sangat luas yang kita boleh bermain. Yang haram tu sangat sikit, tapi itulah manusia kan. So syubhat ni dikesan dengan ilmu pertama kan. Kalau kita ada ilmu, kita tahulah benda syubhat, ataupun dengan hati lah. Sebab tu hadis tu tutup dengan hati kan. Kadang-kadang ada ilmu tapi mungkin hati dia tu tak cukup. Hati dia tidak memberi syarat pada benda tu syubhat. Okay. Kadang-kadang hati dia bagus tapi tak ada ilmu kan. Sebab tu penting dua-dua ni, belajar dan juga mentazkiyah hati kan. Supaya kita, sampai kalau orang tu dia ada hati yang bersih, dia boleh datangkan perasaan tak senang dengan benda yang syubhat. Contohnya kan, contohnya apa katalah kita post satu gambar dekat Facebook gambar tu tak aurat. Kita post lah, kita tahu tu tak aurat tapi kita tak perasan, tak senses tu tak terhidup, tak terfikir pula. Tapi kalau orang tu ada hati sensitif kan, dia macam jangan trigger, ni tak aurat ni, kena pandang balik lah kan. So sometimes dia dua aspek lah, aspek ilmu dan aspek perasaan tu yang memberi kita signal tu. Sebab tu ada hadis yang kata kan, kalau perbuatan dosa ni dia akan mendatangkan perasaan tak senang lah, segelisah kan bila orang tu buat. Tetapi provided that dia ada hati yang function tu lah. So itu jugalah kerja tarbiyah kan, mentarbiyah hati supaya hati-hati kita ni boleh berfungsi dengan baik, insyaAllah. Dan yang ketiga, kita boleh tengoklah session kita belajar untuk kita pentinglah peran nasihat untuk mengingatkan tentang hal haram. Sometimes kita buat syubhat, dia tak haram, kita tak perasan tu dah syubhat. Kita tak perasan ke, sebab tu perlunya fungsi nasihat dekat sini. Fungsi tanasuh tu, saling menasihati. Contohlah, contoh apa Akrami kan, orang lain lah Nazmi borak dengan perempuan lah. Borak biasa je pasal belajar, tak ada apa pun. Tapi borak dekat Facebook, lepas tu ada emoji yang hak ke love ke kan. Tahu lah kan, dekat mana-mana dah borak. Bagi Nazmi macam biasa je. Tapi bila adik tengok, macam Nazmi ni, bahaya borak ni kan, macam boleh menaikkan syahwat ke. Tapi Nazmi tak rasa benda tu. Cuma orang lain nampak dia tak betul. Sebab tu kita perlu hidupkan budaya nasihat tu. Budaya tegur dan reminding tu kan. Sebab tu datangnya hadis ke-7 ni, kita akan tengok. Hadis ke-7, Imam Nawawi susul tentang an-nasihah dalam agama. Okay. Tapi tak ada contoh kecil lah, sebenarnya konsep hadis ke-7 lebih besar. So kita baca sama-sama, iaitu an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabih wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Simple hadis ni. Hadis ni boleh hafal kan dengan sangat cepat. Pertama dia kata daripada Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah ni, Ruqayyah tu anak dia lah. Anak persahabat tu. Dia anak tunggal. Sahabat yang mendatangkan hadis ni ialah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari Siapa pernah dengar Tamim Ad-Dari ni? Ada ke? Nazmi tahu. Dia famous dengan hadis Dajjal tu. Ataupun hadis Jasasah. Dia sangat popular sebab dia ni asalnya Kristian. Seorang sahabat yang Kristian, masuk Islam lambat juga, dia tahun ke-9 Hijrah. Selepas perang Khaybar dia masuk Islam, daripada Kristian masuk Islam, dan dia menceritakan kepada Nabi dia pernah jumpa Dajjal dan Nabi approve. Dan cerita tu menjadi antara hadis tentang Dajjal lah daripada dia ni. Ahlan wa sahlan Fahim. Maaf, Fahim miss lah sesi recap tadi kan. Nanti Imran boleh tolong recap dekat Fahim lah tentang sejarah usrah tu. Okay. Kita dekat mana tadi? Nabi approve cerita Tamim tentang dia berjumpa dengan Dajjal.
Dalam ini menarik kan, sebab Nabi ni dia approve cerita sahabat. Dia panggil riwayat al-khabir ani as-saghir. Iaitu orang yang lebih besar, lebih utama meriwayatkan daripada orang yang kurang utama. Sebab Nabi meriwayatkan daripada sahabat. Pelik sikit kan. Selalu sahabat dengan Nabi, sahabat pun cerita kat orang lain. Tapi ini sahabat tu bercerita, Nabi ambil cerita tu dan Nabi bercerita pula. Sebab cerita tu diperakukan oleh Nabi SAW. Okay. So Tamim tu famous dengan hadis tu lah, hadis Al-Jasasah tu. Hadis tentang Dajjal. Tak apa, itu cerita lain. Nak ceritanya kita sedang mendengar hadis daripada Tamim juga yang ni. Tamim Ad-Dari. Dia lambat masuk Islam tahun ke-9 Hijrah. Kenapa dia disebut Ad-Dari? Ada dua pandangan. Satu, kata atuk dia nama Ad-Dari. Dia Bani Dar. Ataupun waktu dia Kristian, dia ni suka beribadah di Ad-Dair. Dar ni maksud satu tempat yang berada di Palestin kat silap. Di mana orang Kristian ni dia macam biara diorang dia nak apa? Diorang beruzlah kan di Dar ni. So Tamim ni antara orang yang rajin beruzlah di Dar ketika di Kristian tu. Lepas tu dia dekat dengan gelaran Ad-Dari. Kita apa? Radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, so far okay, boleh follow. Okay, ad-din nasihah. Nabi kata agama itulah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, untuk siapa nasihat itu? Kata Rasulullah SAW, pertama untuk Allah, billah, wali kitabih, untuk kitab-kitabnya, wali rasulih untuk rasulnya, tiga, wali a'immatil muslimin. Yang keempat ni, a'immah ni lah imam-imam. Maksudnya pemimpin-pemimpin orang Islam. Yang keempat. Dan wa'ammatim, dan orang awam lah. Yang kelima ni, dan keseluruhan manusia, orang awam. Ammah ni awam, umum. Okay. Hadis ni menarik kan? Sebab Nabi kata agama tu nasihat. Saya tanya untuk siapa? Untuk Allah. Macam nasihat untuk Allah? Takkan pelik? Sebab rupa-rupanya nasihat kat sini bukannya nasihat Melayu. Dia adalah nasihat dalam bahasa Arab yang tak sama masuk dengan bahasa Melayu. So sahabat dia tak tanyalah apa itu nasihat. Sebab perkataan nasihat telah pun difahami dengan baik oleh para sahabat dan bukan merujuk pada nasihat orang Melayu. Okay. So dia kata nasihat difahami sahabat ni nasihat yang difahami oleh orang Arab lah. An-nasihah tu. An-nasihah. Tu ke? Okay. Nasihat. Ada banyak perkataan-perkataan Arab perkataan Arab, konsep-konsep Islam Arab ni, konsep-konsep Islam dalam bahasa Arab, bila dia difahami oleh orang Melayu, dia sempit. Contohnya apa? Contohnya benda tu besar tapi bila orang Melayu faham jadi sempit. Maksiat. Macam mana? Nasihat? Maksiat. Maksiat, okey, betul. Maksiat. Betul tu. Cuba di-explain sikit maksiat. Kalau macam orang Melayu, kalau suka maksiat, mesti dia fikir pasal zina, pasal semua benda seksual lah. Tapi maksiat ni, kalau kita faham terjemahan ni adalah melakukan dosa ataupun melanggar perintah Allah kan. Contoh macam tinggal solat pun ikut maksiat juga. Betul. Dia asi tu lah ingkar kan. Dulu menarik juga satu, pernah share tak gambar yang ada billboard. Pernah share dulu kot kan. Yang ada gambar family yang bahagia, perempuan tak pakai tudung. Tapi dia punya message tu apa? Jauhi maksiat, sayangi keluarga anda. Sebab dia nak masukkan jauhi zina. Dia adalah iklan HIV. So ada gambar family bahagia yang perempuan tak pakai tudung lah. Tapi dia kata jauhi maksiat. Sebab bagi dia maksiat tu adalah zina tadi yang macam adik kata. Padahal tak nampak yang tak pakai tudung tu pun maksiat juga kan. Tapi sebab kita punya kefahaman maksiat tu adalah zina. Betul. Banyak benda yang kita telah pun sempit kefahaman. Okay, itu yang pertama, maksiat. Apa lagi yang lain? Ada contoh lain? Fitnah, betul? Fitnah kan. Sebenarnya fitnah ni besar tapi bila sampai ke Melayu jadi tuduhan palsu je kan. Fitnah. Padahal fitnah tu besar lagi lah. Tapi kita tak cerita semua tu. Cuma cerita, nasihat pun sama. Bila sampai kaum Melayu, dia jadi
advice je ataupun nasihat lah kan. Sedangkan dalam konsep Arabic ni, konsep asalnya dia besar lagi. So kita tengok nanti apa sebenarnya maksud nasihat kat sini. Khabar Fahim dan Uwais, selamat datang. Okey. Ini pertama tengok ni pandangan Imam Al-Khattabi. Dia kata nasihat itu adalah suatu kata yang menerangkan satu kata itu keinginan kebaikan bagi yang dinasihati. Iaitu iradatul khair. Keinginan kebaikan itu adalah nasihat. Boleh faham? Boleh substitute. Maknanya bila kita menginginkan kebaikan kepada benda tu, itu nasihat. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan. Generally maksud macam tu. Kalau sesuatu lah kita nasihat orang kan sebab kita nak kebaikan pada dia. Jadi bila kita tegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala, kita tegakkan hak-hak Allah Ta'ala, kita sebenarnya nakkan kebaikan. So itu pun termasuk sebagai nasihat. Boleh. Itu takrifan pertama daripada Imam Khattabi. Ini seorang ahli bahasa. Dia kata an-nasihat itu adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Okey. Ini kata Imam Nawawi. Dia kata an-nasihat ni adalah dari ambil perkataan nasahatu al-asl. Nasahatu al-aslu ni bermaksud saya menyaring madu agar terpisah dari lilinnya sehingga menjadi murni dan bersih. Faham ke? Nasahatu ni adalah tapis. Ini adalah al-asli ni madu. Jadi nasihat ni sebenarnya menapis. Supaya dapat yang baik lah. Menapis daripada kotoran tu. Lepas kita tapis madu tu, kita dapatlah madu yang asli. So nasihat tu juga macam membuang kotoran. Membuang yang bukan original tu. So dia boleh relate tak? Maknanya kita, kan kita nasihat orang. Bila kita nasihat orang, kita berhajat supaya dia berubah kan. Supaya keburukan yang ada pada dia tu dia buang. So itu juga sebenarnya maksud dan nasihat. Iaitu menapis atau menghilangkan keburukan. So ni dua maksud lah. Memurnikan pun kira nasihat juga. Sebab itu ada perkataan taubat nasuha. Perasan tak? Itu taubat yang suci kan? Taubat yang murni. Taubat yang bila perkataan nasuha tu the same root word dengan nasihat. Sebab kenapa kita kata taubat nasuha? Kita nak taubat yang menghilangkan keburukan. Taubat yang purify ourselves sampai hilanglah kesan-kesan dosa tu. Jadi bila Nabi kata ad-din nasihat, agama itu bukannya advice, tapi agama itu adalah menginginkan kebaikan. Agama itu adalah nak menapis keburukan tu. Okay. Itu yang pertama takrifan nasihat yang lebih besar daripada apa yang difahami Arab. Yang kedua, kenapa dia kata ad-din nasihat? Bila Nabi sebut ad-din nasihat kan, Nabi macam nak kata inti pada agama tu nasihat. Contohnya kan, dalam hadis lain Nabi kata al-hajju arafah. Pernah dengar hadis tu kan? Nabi kata al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Sedangkan dalam haji ni banyak lagi benda lain, betul tak? Ada apa lagi dalam haji? Wukuf arafah tu lah. Okey, betul lah. Wukuf arafah. Apa lagi haji lain-lain? Tawaf. Lontar jemaah. Melontar jamrah lagi. Sa'i, betul kan? Bermalam di Mina. Ini semua rukun-rukun yang besar kan? Tapi Nabi kata haji tu Arafah. Nak ceritanya core pada haji tu pada Arafah tu. Iaitu wukuf di Arafah tu lah inti besar pada matlamat haji tu. Haji kan nak mengumpulkan orang kan? Mengumpulkan orang, seluruh orang Islam bermuktamar di pada Arafah tu, saling berkenal-kenalan, saling merasakan mereka ni tidak ada kerukan melainkan takwa saja kan, semua orang putih. Itu core haji tu. Mengumpulkan seluruh dunia kan. Lepas tu tapi dalam rukun haji ada lagi benda lain. Sa'i, melontar jamrah. Macam juga Islam. Islam ni banyak tapi macam core dia adalah apa? An-nasihah. Iaitu kebaikan. Iaitu nak hilangkan keburukan. Macam kita ingat Secret Recipe, kita ingat kek kan. Betul tak? Tapi Secret Recipe dia tak jual kek je. Dia jual spaghetti, air lemon tea. Tapi bila sebut Secret Recipe je kita ingat kek kan. Kek tu macam signature bagi
secret recipe. Kalau sebut McD kita fikir apa? Burger kan? Kita tak tahu kan. Kita tak makan McD semua ni. Oh, burger. Dia setiap brand tu dia ada dia punya signature dia kan. Kalau ayam KFC lah kan. KFC tak famous dia punya burger kan. Apa lagi? Kalau cerita pasal makanan pula kan. Nak ceritanya sometimes brand-brand makanan ni dia ada banyak-banyak benda tapi setiap brand tu dia ada dia punya signature tu. Secret recipe kek. Kalau kita pergi IKEA, kita ingat apa? Perabot kan? Ataupun orang pergi IKEA dekat nak makan dia punya meatball tu. Meatball tu lah macam inti pada IKEA dalam konteks makanan lah. Tapi ada je curry puff, air. Apa lagi banyak lagi contoh lain kan, nanti boleh fikir kan. Kalau kita ingat nasi lemak royal, nasi lemak lah. Tapi dia jual juga air teh, tarik sebagainya. So Islam ni macam tu. Agama ni adalah benda lain tapi macam besar nasihat ni sampai Nabi macam menyimpulkan ad-din itu adalah an-nasihah yang perlu dibuat oleh setiap orang Islam. Kadar keberagamaan dia tu bergantung pada kadar nasihat dia tu. Sejauh mana dia nakkan kebaikan, sejauh itulah dia faham agama. Orang yang faham agama, makin dia faham agama, makin tinggi dia punya tafakuh fi ad-din, makin tinggilah keinginan dia kepada kebaikan. Iradatul khair. Okey. Tak tahulah faham tak faham ke terlalu tinggi ke kompleks sangat penerangan ni. Dah cubalah untuk simplify kan. Okay, tengoklah beberapa ibrah daripada buku Fizan Nawawi dia ceritalah kat sini. Nasihat erti kata yang lebih luas ialah menggunakan hak dalam bahasa Melayu lebih sempit kepada memberi nasihat kata-kata kepada orang lain. Kesilapan dalam memahami perkataan kerana penggunaannya dalam bahasa Melayu menyebabkan silap dalam memahami ad-din. Masya-Allah. Betul lah, bila kita tunaikan hak tu, kita nak kebaikan pada benda tu, maka itu nasihat. Agama adalah penunaian hak. Ada hak Allah, hak kitab, hak Rasul, hak ketua orang Islam, aimat muslim dan hak seluruh umat Islam. Okay, setiap benda tu adanya hak-hak masing-masing lah kan. Setiap item tu. Sebab tu Nabi kata, lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immati muslim wa ammatihim. Jadi bagi seorang muslim, dia sentiasa merasai bahawa di atas bahunya ada hak yang perlu tunaikan. Adanya hak nasihat tu, hak nak kebaikan tu. Kan? Dalam hadis yang lain disebutkan hak badan, hak isteri dan hak-hak lain termasuk tamu dan jiran. So muslim ni sepatutnya dikatakan kat sini, sentiasa berfikir macam mana nak tunaikan hak dan bukannya mengambil hak. Jadi kita mempunyai, macam mana kita ni ada hak-hak yang kita kena tunaikan, at the same time ada hak-hak yang kita deserve ataupun ada hak yang kita patutnya dapat pada orang lain. Kan? Tetapi sepatutnya orang muslim dia tak fikir apa hak orang kat atas dia. Dia kata kat sini poin keempat ni kan. Dia kata kan, muslim saya fikir menunaikan hak dan bukannya menuntut hak atau mengambil hak. Memang banyak hak kita terfikir pada orang lain. Tetapi muslim tidak fikir kenapa orang lain tidak menunaikan haknya. Apa yang kita fikir adalah apakah dia telah menunaikan hak orang lain. Walaupun orang lain mungkin ada hak atas kita kan. Contoh orang berhutang kita. So kita, dia berhak lah. Kita berhak untuk tuntut hutang pada dia. Itu contoh je lah. Ataupun, kenapa? Kita tak fikir kenapa orang tak buat kat aku. Kenapa dia tak buat baik pada aku kan. Kita tak fikir macam tu. Kita fikir kenapa aku tak buat kat dia. Kita selalu fikirkan hak kita kat orang lain. Dia tidak bersalah jika tidak mengambil haknya. Tapi dia bersalah jika dia tak menunaikan haknya. Oleh itu perasaan muslim selamanya ialah apakah aku telah menunaikan semua yang berhak kat atas dirinya kan. Sebab nasihat tu antaranya adalah menunaikan hak tu lah, menunaikan kebaikan tu. Dan yang kelas sekali kata muslim da'i mempunyai banyak hak yang perlu ditunaikan, antaranya lah hak Rasulnya ke atas dirinya, iaitu syahadatul hak. Manusia yang belum Islam atau belum tersentuh dengan dakwah adalah tanggungjawab muslim untuk tunaikan haknya. Jika tidak, maka mereka semua akan mendakwa di hadapan Allah di hari akhirat nanti bahawa mereka tidak diperkenalkan dengan benar-benar kepada Islam yang betul atau tidak diperkenalkan secara bersungguh-sungguh oleh muslim. Masya-Allah. So itulah seluruh konsep hadis ni. Nak cerita tentang ada hak-hak ke atas Allah, hak kitab, hak Rasul, hak pemimpin-pemimpin orang Islam dan hak seluruh orang Islam ke atas kita semua ni. Okay. So kita punya kefahaman kepada agama, kedalaman kita kepada agama lah sejauh mana kita nakkan kebaikan dan tunaikan hak bagi setiap benda perkara-perkara ni kan. Detail lagi sepatutnya kita bincang ni kan, apa hak kita kepada Allah, apa hak Rasul,
hak pada kitab, hak pada pemimpin. Orang Islam pun ada haknya yang kita tunaikan. Menasihati mereka ke, membetulkan mereka bila mereka salah ke, memberikan cadangan pada mereka ke kan. Taat pada mereka dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syarak ke. Apa lagi hak pada orang awam pun ada kan. Hak pada kawan-kawan, hak pada seluruh orang awam ni. Jadi bila agama itu adalah menunaikan hak ataupun nasihat tu, kalau semua orang faham macam tu dan tunaikan, dia kerja cantik lah. Dia akan lengkap kan, akan melengkapi. Wallahu alam, tu cukup kan, simple hadis ni. Cerita tentang agama tu adalah an-nasihah. Mungkin kita boleh bincang sikit lah sebelum kita tutup ni.